Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Hari ini kita mendapat khabar tentang laporan Ketua Audit Negara dan kita dapat melihat dan juga kita berasa bimbang dengan kedudukan hutang negara kita yang meningkat begitu tinggi. Bayangkan tuan-tuan, hutang negara pada tahun 2021 sudah meningkat kepada 979.81 bilion. Hanya lebih kurang 20 bilion saja lagi untuk kita sampai hutang kita mencecah 1 trilion. Dan lebih mengejutkan tuan-tuan, hutang negara kita meningkat sebanyak 100 bilion hanya setahun. Dalam masa setahun meningkat 100 bilion. Itu setahun 2021 tu meningkat 100 bilion. Banyak mana hutang negara kita, dan kita menjangkakan hutang ini akan terus meningkat dari masa ke semasa disebabkan oleh kegagalan kerajaan ataupun pemimpin kerajaan yang memerintah pada hari ini. Tuan-tuan, jumlah 971 bilion ini bukan sikit. Bukan 971 juta tuan-tuan. 971 bilion. Kita pun tak dapat bayangkan bagaimana banyaknya hutang negara kita dan macam mana nak bayar. Dan seperti kata ketua audit negara yang membentangkan laporannya, dia memberikan peringatan kepada pemimpin kerajaan bahawa mengurus negara ini janganlah pandai-pandai ataupun terus buat hutang. Dan lebih teruk lagi, hutang itu dibuat untuk membayar hutang lama. Ini suatu tindakan yang kita sebagai orang kampung pun kita boleh fikir macam mana mereka urus negara ini. Hutang lama dibayar dengan hutang baru pula. Jadi inilah buktinya tuan-tuan. Inilah buktinya kegagalan kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Perikatan Nasional yang meragut mandat rakyat daripada rakyat, di mana kita tahu Pakatan Harapan menang pada tahun 2018. Cuba bayangkan tuan-tuan, cuba bayangkan daripada RM1, kita bagi contoh, daripada laporan ketua audit itu kita dapat finding atau pendapatannya. Kalau kita dapat pendapatan kita RM1, saya bagi contoh, katalah kita bekerja dapat RM1. Daripada RM1 itu tuan-tuan, 16 sen digunakan untuk membayar faedah hutang. Bukan untuk bayar hutang, nak bayar faedah hutang. 16 sen. Itu belum nak bayar hutang pokok. Bayangkan RM1 kita dapat, 16 sen hanya untuk membayar faedah hutang. Inilah kerajaan yang didewa-dewakan oleh orang PAS, oleh orang UMNO contohnya, ataupun bagi mereka ini kerajaan yang terbaik. Kerajaan terbaik apanya tuan-tuan? Kerajaan ini adalah kerajaan yang hanya pandai berhutang. Nak uruskan negara dengan berhutang. Nak bayar hutang, dia hutang pula, buat hutang baru. Kalau macam ni, JKK kampung pun boleh jadi Perdana Menteri, boleh menjadi Menteri Kewangan. Nak takbir negara dengan berhutang, siapa pun boleh tuan-tuan. Sedih kita tuan, sedih. Duit hasil daripada cukai yang rakyat bayar, hasil daripada ekspor kita dan sebagainya, digunakan untuk bayar, bukan bayar hutang saja, bayar faedah hutang. Dan antara penyumbang kepada hutang yang terbesar ialah skandal 1MDB yang penyamunnya telah masuk dalam Hotel Kajang. Tuan-tuan, daripada 62.317 bilion yang pindah ke kumpulan wang pembangunan, hanya 40.994 bilion digunakan untuk tujuan perbelanjaan pembangunan. Okey. Dia guna hanya 65% digunakan untuk tujuan pembangunan, yang lain digunakan untuk tujuan hutang, bayar hutang dan sebagainya. Dan 12.612 bilion digunakan untuk tujuan menanggung liability PFI dan komitmen jaminan. Dan 8.71 bilion digunakan untuk tujuan pengelasan belanja mengurus dan pembangunan. Jadi tuan-tuan, teruk dah negara kita ni tuan-tuan. Dan pada tahun 2021, 52.4% daripada hasil digunakan untuk menyelesaikan hutang tertunggak.
hutang tertunggak pada tahun 2021 tu 52%, separuh daripada hasil digunakan untuk menyelesaikan hutang. Tadi kita beritahu 16% digunakan untuk bayar faedah. Jadi kita, hasil negara kita ni bukan dapat digunakan untuk tujuan membangunkan negara, tetapi separuhnya digunakan untuk menyelesaikan hutang tertunggak dan juga faedah kepada hutang tersebut. Ini kita sangat sedih lah, sangat sedih apabila pembentangan laporan audit yang dibuat hari ini mendedahkan bahawa 1.7 bilion, okey, 1.7 bilion digunakan untuk melunaskan faedah pinjaman 1MDB pada tahun lalu. Ini bukan fitnah, tuan-tuan. Ini adalah laporan Ketua Audit Negara ataupun laporan audit negara yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini. Saya ulang sekali lagi, 1.7 bilion digunakan untuk melunaskan faedah. Faedah ni, faedah pinjaman 1MDB pada tahun lalu. Bukan bayar hutang pokok, pinjaman, faedah. Faedah pinjaman 1.7 bilion. Bayangkan kalau 1.7 bilion ini digunakan untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin, berapa banyak rumah rakyat yang kita boleh bina. Tapi disebabkan oleh kedurjanaan penyamun dan penyangap seorang ni, okey, duit negara kita hangus hanya untuk melunaskan faedah pinjaman 1MDB sebanyak 1.7 bilion untuk tahun lepas. Tahun ni belum lagi. Tahun ni laporan tu akan dibentang pada tahun depan. Termasuklah 400 juta daripada peruntukan pembangunan itu digunakan untuk membayar faedah pinjaman 1MDB. Tuan-tuan, tapi bila kita cerita pada orang UMNO, pada orang PAS, mereka ni tak percaya. Tapi inilah hakikatnya dan kita kena faham bahawa kita, negara kita berada dalam keadaan yang kronik akibat daripada hutang dan sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh hutang 1MDB dan juga faedah untuk membayar faedah pinjaman 1MDB. Jadi tuan-tuan, makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Urus negara macam kita dekat rumah, kewangan rumah kita lah. Kita dah berhutang, katalah berhutang dengan CA, katalah berhutang dengan Pak Abu. Kita hutang dengan Pak Abu, katalah 5,000. Oleh kerana Pak Abu minta kita nak bayar hutang Pak Abu, kita pergi berhutang pula dengan Pak Ali. Sampai bila lah hutang kita nak habis? Lepas tu bila Pak Ali punya hutang dah dia minta, kita berhutang pula dengan Pak Daud. Inilah kerajaan yang ada pada hari ini. Cakap berdegar-degar, tetapi pengurusan kewangan makin teruk dan yang lebih kita rasa tekilan ialah apabila pembaziran berlaku dengan berleluasa. Dan paling senang saya beri contoh pembaziran ialah apabila kabinet yang ditubuhkan oleh Muhyiddin Yassin, oleh Ismail Sabri berjumlah 70 orang menteri dan timbalan menteri, berapa banyak wang rakyat dihanguskan. Sepatutnya wang itu boleh digunakan untuk bayar hutang. Wang itu boleh digunakan untuk membantu rakyat, membuat perumahan rakyat, buat tempatan banjir, buat pembangunan dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh kedurjanaan dan kebobrokan pemimpin BN, pemimpin PAS, pemimpin bersatu yang ada pada hari ini, wang negara dibazirkan di saat kewangan negara begitu meruncing. Hutang sudah mencapai 971.89 bilion, hampir 1 trilion. Dan setahun lepas saja, saya ulang, 100 bilion peningkatan. Kita berhutang dalam masa setahun 100 bilion. Jadi tidak ada cara lain selain daripada kita menukar kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang jelas gagal menguruskan keuangan negara, kerajaan yang penuh dengan hutang. Kalau kita nak blame kerajaan Pakatan Harapan, tak boleh, sebab dia hanya perintah 22 bulan saja. Dan yang buat hutang 1MDB ialah bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kerajaan pimpinan Najib Razak yang sudah check in di Hotel Kajang. Jadi PRU15 kita mesti tolak. Kita mesti humban UMNO, PAS dan Bersatu yang telah gagal mentadbir negara kita. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton.
Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.